وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Waalaikumsalam. Sihat sih. Kerja. Mu dekat ni sih? Selangor. So hari ni hari Abu baru kan? Balik hari Jumaat ni ke? InsyaAllah kot. Kalau tak ada apa-apa balik ya. Oh tak ada apa-apa balik lah kan? Okay, insyaAllah. Saya akan masuk tu. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Mana? San kerja ni San. Saya dah buat dah. Hari ni kena pulangkan ke library ni. Boleh bawa ke mana dulu kot? Buku library. Ya. See? Boleh kot? Boleh. So, saya dah ada, boleh. Saya mulakan majlis saya. Astaghfirullahaladzim. La syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi kesempatan kita menghidup dan oksigen yang free ya Allah Taala kurniakan kepada kita. Yang keduanya bersyukur kerana nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita. Bersyukur kita kerana kita masih berupaya untuk bertadarus. Semoga Allah Taala mengurniakan istiqamah pada diri kita. Kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dan kita hadiahkan manfaat bacaan ni kepada orang terdahulu Muhammad SAW, ibu bapa kita, guru-guru kita, adik-adik kita, ipar dua kita, orang-orang terdekat kita insya-Allah. Jadi kita mulakan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini muka surat 17. Ya, 17. Okey, Hati tak boleh baca lagi nanti. Tak boleh. So, saya baca dulu saya. Ya, boleh. Silakan. Saya baca sampai ayat 108 lah ya. Ya, 109. 109 ya. Okey. 108 boleh. 108. Okey. Saya nak baca banyak. Okey. Kalau nak baca banyak satu muka surat. Satu muka surat Saya baca lah satu muka surat. Boleh lah tu. Kalau you tak rushing, baca je lah. Tak apa. Boleh pun insyaAllah. Saya cuba hari ni macam saya tak rushing sangat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Min nama. Min ni lama tak nak lama.
Minha. Okey. Sekejap ya, baca semula lah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ha tu kena lama, Pak Arkat. Min bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Wadda kathir السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من Lain, bukan love. Lain. Sekejap, mana ya? Oh, lain. Okey, ya. Lain. وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. Falahu ni 4 harafi, faham? Oh, macam tanda yang kecil tu 4 Yang tanda hijab kecil tu. Okey, Kak Tik. Falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tuhan 106, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan daripada ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu? 107. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? 108.
atau kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu. Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sesungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang lurus. 109. Ramai dalam kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dan diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sehingga Allah memberi perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. 110. Dan laksanakan solat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan. 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang yang benar. Orang Yahudi mengatakan mereka sahaja yang akan masuk ke dalam syurga. Orang Nasrani pula mengatakan bahawa hanya mereka yang akan masuk ke dalam syurga. 112. Tidak. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tak diri ya. Okey, baik. Okay, waalaikumsalam Syal. Okey, lepas Cuba. okey, saya baca pula. Sekejap, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Bunyi macam an. Wala tus'alu an. Okey, saya betulkan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Okey, Ya. Okey. Terjemahan 113. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu, iaitu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti apa yang mereka ucapkan itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak layak memasukinya kecuali rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat penghinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. 115. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, maka di situlah kiblat yang diredai Allah. Allah Maha. Jadilah sesuatu itu. 18. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti apa yang diucapkan mereka itu. Hari mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. 119. Sungguh kami telah mengutuskanmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi ingatan, dan engkau tidak akan diminta dipertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Sadaqallahul azim. Haji nak baca ke saya nak baca Haji? Ya? Okey. Saya. Bos baca. Haji. Wajib. Ya. Tak dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal wala inittaba'ta ahwa'ahum الذي جاءك من العلم ما لك من الله
ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. Ya, tak bunyi. Saya ulang ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adl. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم
فصرفوا إلى عذاب النار وبئس المصير. Nasrullahi 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. 121. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya sebagaimana yang sepatutnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu daripada semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. 123. Dan takutlah kamu pada hari ketika dia tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tak berguna baginya dan mereka tidak akan tolong. 124. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dan keberapa kalimah lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga daripada anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. 125. Dan ingatlah, ketika menjadikan rumah Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim adalah tempat Nabi Ibrahim AS berdiri ketika membina Kaabah. Itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. 126. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri aman dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahu azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة
الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Cik, Ya. ada beberapa sebutan qol-qolah is beberapa kali saya dengar ada bunyi, ada lantunan is. Daripada tadi pun ada juga is. Kalau setelah is saja tekan. Okey. Boleh. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Terjemahan 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal pada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berdiri kepadamu dan anak-anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-mu dan mengajar kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 133. Adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya,
apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanyalah berserah diri kepadanya. 134. Itulah umat yang lalu. Bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Sadaqallahul-Azim. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ati tak boleh baca lagi Ati. Baca. Tak boleh. Okey. Ati kat mana ni? Shah Alam lagi ke dah balik Terengganu ni? Shah Alam. Oh, masih Itu balik Terengganu. Oh, esok balik Terengganu. Okey, hati-hati ya. Okay. Okey, Tajwid ada apa-apa nak ulasan ke? Pau, Ati Asih. Apa ni, kalau kita apa, bukan orang Arab kan, bukan Arab lah, kalau saya dengar Aikim kalau dia baca semua, rupanya dia jaga, bukan rupa je, salah satu benda dia jaga juga yang ikhfa, iklab, idgham tu kan, dia betul-betul buat. Jadi mungkin daripada itu luar tu jadi bahasa Arab lebih sikit, jadi macam Arab lebih sikit lah kita, macam tu. Jadi mungkin kita emphasize on the dia punya apa, idgham, ikhfa, iklab tu dengan lebih lagi. Maknanya bukan sederhana, lebih sikit lah macam tu. Kalau lama sikit pun tak apa. Contoh. Macam maksudnya contoh kalau idgham kan, ambil muka surat 20 kan, minna tu kan, so dia lamalah sikit, minna, tapi maksudnya saya nak beritahu tu dua harakat dan cukup, dan cukup, betul lebih sikit macam tu. Apa kita, sorry Pak, saya tak dapat follow Pak tadi. Kalau kita tentang orang Arab baca Quran ke atau orang Arab cakap bahasa biasa? Baca Quran. Baca Quran. Okay. Maksud saya orang kalau yang luar Arab ni. Tapi cuma saya terfikir sebab macam mana kita nak lebih sikit luar Arab, because Al-Quran tu daripada bahasa Arab lah. Kita dah jelas Al-Quran tu bahasa Arab. Kita ni lidah Melayu. Tapi kita jaga tajwid. So dia tajwid kita tu maksudnya kita tak takut lah dari segi kesalahan. Tapi at the end nanti kita boleh, macam saya boleh tahu bahawa saya baca Quran tu sikit-sikit lari-lari tu selain Terengganu. Ada juga selain Terengganu tu, walaupun menafikan, tapi rasanya sebab saya dengar suara sendiri, aku ada selain Terengganu lagi lah, macam tu lah maksud saya. Tapi kalau Arab tu macam Haji cakap bahasa Inggeris yang mahir London punya, ataupun Haji ada style American style kan, dia ada slang luah dia kan. So bagi saya, macam mana nak luahkan ke arah Arab sikit? Adakah perlu kita lebihkan nasyid, atau adakah perlu kita baca panjang sikit ayat tu? Macam tu lah. Mungkin ada teknik dan taktik yang kita nak lebih Arab sikit. Bukan Arab sangat pun, tapi maksud saya baca tu macam Pak Arab baca lah. Macam tu lah, tak ada niat apa-apa. Itu je maksud saya. Mungkin itu yang perlu diperbaiki bagi saya. Nak baiki untuk pusingan 3 tu, nak mencari satu teknik dan taktik macam mana nak lebih sikit kepada Arab. Macam tu lah untuk pusingan 3 ni. Boleh macam contoh macam ni lah Cik Nanti. Macam ayat daripada bawah kan. Daripada bawah mungkin surat 20 tu. Okey. Dua daripada bawah lah contoh dia. Macam tilka matu pada. Ya. Kat bawah Gunakum makasabah. Betul.
jelas. Jelas. Betul. Betul. Itu faham maksud saya. Macam dia, kalau benda tu nampak, kalau macam huruf sin betul-betul jelas sin, huruf apa orang kata, huruf ha ketawa, ha nipis tu. So dia betul-betul jaga dia punya makhraj tu. Jadi yang tu lah. Lepas tu saya tertarik yang semalam Haji sebut tu, Ar-Rahim. Yang tu lah saya rasa kesalahan tu kena jaga betul-betul lah kan. Yang Haji belajar semalam tu, Ar-Rahihi dulu baru mati bunyi dia Li dulu Satu baru mati lagi, bunyi Itu penting sangat. Satu lagi yang kita nak ambil macam perasan sikit lah, ambil peringatan. Orang Arab ni dia huruf tebal ni kan, dia ikut apa yang sifat asli yang huruf ra tu lah. Huruf ra tu dia ada getaran kan. Masa dia punya percakapan biasa pun orang Arab bila sebut ra tu, dia nampak Getar lah, betul-betul bergetar kan. Jadi bila kita baca Quran ni pun, kalau kita belajar dengan orang-orang yang belajar di Mesir kan, dia akan jadi sensitif lah kalau kita tak sebut ra ni dengan betul-betul getar. Takrir. Sifat huruf takrir. Dia kena, macam dia kena bunyi bergetar tu baru sah, dia kata. Kalau bunyi Ibrahim tak boleh. Ibrahim. Itulah yang saya maksudkan, bos. Bismillahirrahman. Kalau kita sebut Bismillahirrahman tak boleh. Itulah yang saya melalui dia panggil pengalaman dengan ustazah ni yang belajar kat Mesir tu, dia sangat tekan huruf ra sebab dia nak kita bunyi bergetar. Tapi kalau bos cakap selama ni overdo, tak ci dah kan, bos? Tapi ustazah ni memang dia nak ha dengan ra tu memang dia tekan sangat. Sebab apa, mungkin dia dalam pelajaran sebab kita tak biasakan kan. Ha pedas dengan kaf. Dia sebut nak cakap kaf tu kakak dia sebut kan. Jadi huruf kaf ni dengan huruf ra tu, ha tu, tiga huruf ni memang kena, orang kata buat sampai overdo dah. Apa sebab kita tak biasa kan. Kita nak biasakan. Kalau kita orang baca biasa memang kena lah. Iyalah. Memang kena lah. Kalau kaf macam biasa sebut memang kena. Ra tak bunyi memang kena. Ha dengan ha tu beza tu memang selalu kena. Ini untuk orang yang berguru dengan lama dekat tu lah, Mesir dengan Quran yang apa kita increasekan pusingan 3 ni kepada makhraj huruf lebih sikit lah. Lebih sikit lah kan, supaya bacaan kita lebih halus, lebih jelas. Itulah. So, kalau tengok memang kalau kita sekali go through tu memang kita tak banyak bagi penekanan lah kat situ. Tapi kalau saya tengok orang Arab baca, memang dia ada nampak jelas lah kat situ dia punya beza tu. Okay, insyaAllah bagus, bos. Maknanya kita perbaiki lah pasal kita dah masuk pusingan ketiga. Ya. Kita perbaiki lagi makhraj huruf. Perbaiki makhraj supaya lebih Arab sikit. Arab. Okay, alhamdulillah. Okey, saya tertekan tadabbur ni, saya tertarik dengan tadabbur dengan bangsa Yahudi ni, bangsa Israel kan. Kita dah baca sebelum ni, Yahudi ni ataupun Israel ni dia datang daripada Nabi Yaqub kan. Okey, Nabi Yaqub ni daripada anak-anak dia ada ramailah 12 orang tu. Yang nasi ada komen yang apa nama tu, yang Rubin, Syamun, Lawi, Yahuza, Zabulun, Yusaka, Dan, Jad, Ashir, Naftali, Yusuf dan Bunyamin kan. Ini nama-nama orang Israel lah tu. Lepas tu dalam dia panggil golongan Nabi Yaqub tadi tu, ada macam Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, semua tu kan. Ada Nabi Musa,
Nabi Yusuf, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa kan. Kan? Saya kenapa bangkit itu sebab apa? Ini kalau tengok ayat yang 32 kan. Ayat yang 132 tu, Ibrahim mewasiatkan ucapan tu kepada anak-anaknya. Demikian pula pada Yakub. Yakub ni adakah Yakub anak Nabi Sulaiman yang yang mengasaskan Israel tu, ataupun ni cucu-cucu pada Nabi Yakub yang asal-asalnya? Juga ada juga satu lagi kan. Adakah kamu menjadi saksi saat maut, ayat 33 tu, akan berjemput Yakub ketika dia berkata pada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku, Nabi Yakub. Lepas tu dia kata, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kan, kita tahu Ismail ni, Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim kan. Kan di Mekah, dan daripada golongan Nabi Ismail ni timbullah kita punya Nabi Muhammad SAW kan dekat Mekah kan. Jadi Nabi Muhammad SAW ni kalau ikut salasiah dia tu, melalui Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kan, Nabi Ibrahim ni kita Yahudi lah. Kan? Golongan itulah Israel, Yahudi, Nabi Yakub punya clan kan. So tapi dalam salasiah Quran semua tu, kita tengok Quran, Nabi Muhammad tu dia tak masuk under Yahudi, Israel kan. Dia masuk dilahirkan di Mekah. Dia tak cakap lah dia ni orang Israel semua, tapi dia ada tunjuk-tunjuk Nabi-Nabi ni di Israel. Nabi itu dilahirkan di, contohnya Nabi Adam di mana tempat dia, di Sri Lanka kan. Nabi Sulaiman mana dia, di Israel. Nabi Muhammad mana, di Arab Saudi kan. Tapi kalau nak kira dia, Nabi-Nabi ni asal-asalnya memang daripada Israel juga ya. Kalau ikut pada Haji terangkan tu macam tu lah bos. Dia nak kait-kait lah. Yalah. Sebab dia berkait-kait kan. Dia berkait-kait Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail buat bina Kaabah tu. Lepas tu lama tu keluarlah daripada Nabi Ismail anak-anak cucu telas sekali tu Nabi Muhammad. So maknanya atuk nenek kepada Nabi Muhammad SAW tu semua tu adalah daripada Israel lah. Daripada Baitul Muqaddis kan. Daripada Yalah. Itulah. Bos, satu lagi ayat 132 tu. Maknanya rapat sangat lah dengan Yahudi ni. Yalah. Kalau the way bos cakap tu memang rapat sangat lah kan. Sebab itu kita tengok sekarang ni masih ada kat Yahudi Baitul Muqaddis tu kan. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang Islam duduk sekali tu kan. Yalah. Dia tak heran pun. Sebab dia asal dia tak heran pun. Asal-asal memang daripada situ juga dulu-dulu tu. Satu lagi akan ayat 132 ni, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim kan. Sekarang kita faham saya Muslim maknanya kan ada cakap sebenarnya Islam tu daripada dulu lagi, daripada Nabi Ibrahim apa semua tu. Nabi Ibrahim orang manusia ni yang Nabi-Nabi tu asalnya dia memang dari Islam lah kan, Muslim. Lepas tu cuma dekat makna 132 ni, Muslim tu maknanya orang yang berserah diri. Muslim tu orang yang berserah diri. Maknanya adakah Muslim ataupun yang nak cakap tu kecuali dalam keadaan Muslim? Muslim tu orang Islam ke Muslim tu kecuali orang yang berserah diri? Mana satu yang tu? Maksudnya kalau ayat 31 tu Paul. Ya. Ayat 31 tu berserah dirilah kepada Tuhan seluruh alam. Maknanya sembah Tuhan yang satu je seluruh alam kan. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi semua Nabi tu memang dia orang ni Muslim. Sebab apa? Dia menyeru pada serah diri kepada Tuhan saja. Bukan serah diri kepada
macam bapa pada Nabi Ibrahim tu berhala semua tu kan. Ya. Okay, faham. Maknanya Islam tu berserah diri lah. Maknanya kan Islam tu berserah Kalau diri. kita tengok semua Nabi Nuh semua kan, Nabi Lut semua tu suruh serah diri kepada Allah yang satu je kan. Ya. Orang yang berserah diri dipanggil seorang yang Muslim lah, kan? Aslim berserah diri kepada Tuhan yang satu ya, Tuhan Allah yang satu. Bukan berserah diri kepada Al-Lata Al-Uzza tu bukan. Ya. Ada satu SMS ni, Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran turun secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 period, iaitu period Mekah dan period Madinah. Period Mekah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian, sedangkan period Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun. Okay. Apa lagi? Masih dalam surah Al-Baqarah. Banyak benda bila kita round kedua ni, bila hati baca tadi dia punya makna dapat faham sikit lah tambah lagi dia punya kefahaman. Ya. Suratul Baqarah ni boleh dikatakan setiap ayat tu selang 1 atau 2 ayat mesti asbabun nuzul. Selang 1 2 ayat mesti asbabun nuzul. Suratul Baqarah ni saya tengok daripada ayat start daripada 94 ayat 94 dah sampailah ke ayat 120 macam tu. Selang 1 ada asbabun nuzul, selang 1 atau 2 ayat asbabun nuzul. Okay. Apa lagi? Satu lagi lupa nak bagi sharing sikit lah. Penekanan bila kita sebutan huruf Ain. Okay. Kan? Bila sebut huruf Ain ni, ni saya punya guru-guru lah dalam Quran kan. Dia kena bunyi, contohnya ayat yang ke-4 daripada bawah muka surat 20 ni kan. Min ba'di. Ain tu nak kena bagi apa dia, sebab dia ada ain ni, ada sifat apa kita panggil pau yang bunyi ain tu. Dia kena jelas. Kadang-kadang kita tak bunyi min ba'di, dia kena bunyi dia kena apa kita panggil tu dia punya huruf tu. Okey. Kalau makhraj huruf ain ni, dia huruf dia dia tak boleh tinggi, dia huruf lemah. Suara ditekan ke tengah halkum kerongkong. Makhraj al-haq kerongkong. Menekan suara ke tengah halkum kerongkong, di mana dinding halkum yang merupakan tempat laluan suara akan disempitkan. Sifat dia sifat jahar. Sifat ismat, istifal, tawassut, infitah. Jadi dekat kat situ yang tu kat mana nak relate kan? Sekejap dia macam ustaz ni kat, dia ada macam sifat macam melantun sikit lah. Bin ba' dia macam tu lah. Dia mungkin bunyi bukan bunyi mimba macam melantun sikit. Itu yang tapi dia tak boleh naik ke atas lah bos, because dia ada sifat huruf istifal ni. Huruf istifal ni merendah dan menurun. Ba dia sebut tu macam tersepit tu, dia panggil sifat jahar dia. Sifat jahar dia.
Ya, ain ni dia ada jahar, dia ada tawassut, dia ada istighfar. Istighfar kan, dia ada infitah, dia ada ismat. Dia ada ismat. Dia tak ada qalqalah, dia tak ada syiddah. Dia tak ada istilah, dia tak ada itbaq. Dia tidak ada qalqalah. Kan? Tapi dia nak bunyikan macam ain tu. Sifat huruf tu antara jahar dengan ismat kan, Pak? Ismat ni maknanya sifat pertengahan, tertegah atau tertahan lidah, tertegah dari segera keluar ketika dia tertegah dari segera keluar ketika melafazkan huruf. Dia tak boleh lepas saja macam tu. Dia kena tahan-tahan. Sifat huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian bibir, pinggir lidah atau pinggir bibir. Maknanya lambat-lambat sikit, tertegah atau tertahan lidah. Mim ba. Dia kena baca lambat. Lambatkan. Lambat sikit kan. Jangan lepaskan, jangan lepaskan. Lepas tu tahan. Tahan, jangan lebih. Ba. Tapi dia bukan tinggi. Dia merendah. Dia adalah sifat huruf dia sifat istifal. Mimba. Dia tak boleh mimba kat atas. Tak atas tu tinggi. Dia mimba. Merendah, menurun. Merendahkan lidah dan keadaan mendata ketika menyebutnya. Kena senyum lah. Senyum lah. Betul. Kena senyum. Ya. Yes. Sebab sebutan huruf hendaklah dinipiskan. Sama ada dalam keadaan berbaris atau sukup. Macam kita kata ba tu kan ain tu mati kan. Ba. Tapi dalam keadaan sifat istifal ni, walaupun kita nak mati ke, ada baris ke, tetap dia nipis. Macam tu. Nipis, maksud saya dia mesti ada sifat istifal tu, rendahkan juga. Jangan tinggikan. Tak boleh. Dia kena lambat. Lepas tu istifal. Yes. Macam tu. Macam ni lah. Macam kita sebut kaf lah. Kena kalau kau suka sebut lemah gitu kan. Kalau kita faham, dia kena sebut dengan senyum lah. Ya, senyum lah. Kaf. Ya, betul. Tak boleh muncul mulut. Betul. Kaf tak boleh. Betul. Dia bunyi macam bunyi nipis kan. Dia bukan bunyi tebal. Ya, betul. Maknanya kita ingat sifat dia istifal. Betul. Satu saja daripadanya sangat perlu dipelihara. Sifat ain, huruf ain ni, makhraj huruf ain ni, iaitu istifal, merendah. Dalam 1, 2, 3, 4, 5 ni, kat mana dia kata kena fokus? Sifatnya ada 5. Satu sahaja daripadanya sangat perlu dipelihara, iaitu istifal, merendah. So jangan tinggikan dia. Kena ingat lah, bila sebut ain ni kena senyum lah. Senyum lah. Betul. Mimba. Lepas tu jangan cepat. Jangan cepat. Sebab apa? Ada sifat ismat tu. Lambat-lambat, sekat-sekat. Okay, alright. Bagus. Dekat masa nak habis dah. Okay. Dah habis dah pun. Okay. Alright. Ada apa lagi? Tak ada apa lah. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih. Pau, Nasir, Hati. Terima kasih semua. Okay, insyaAllah jumpa esok lagi. Okay. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Besok jumpa ya. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kucing macam mana?
Dah jumpa je. Ha. Mulu